Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Khabar tuan-puan? Tuan-puan, dalam video kali ini kita bincangkan tentang pembinaan peradaban majmuk di Malaysia. Objektif video kali ini tuan-tuan adalah untuk memberikan pemahaman kepada tuan-tuan tentang proses pembinaan negara bangsa Malaysia melalui kepelbagaian peradaban, di mana selepas tuan-tuan meneliti video ini serta tuan-tuan membaca buku penghayatan etika dan peradaban terbitan penerbit UM ini, maka tuan-tuan seharusnya dapat menghuraikan proses pembentukan negara bangsa di Malaysia, seterusnya menganalisis negara bangsa Malaysia dari perspektif berbagai peradaban. Tuan-tuan, dalam bab ini sebenarnya punya 4 komponen utama, 4 subtopik yang diutarakan dalam bab pembinaan peradaban majmuk di Malaysia ini adalah: pertama, sejarah sosial dan pengaruh peradaban dunia dalam pembinaan negara bangsa. Seterusnya, yang kedua adalah tentang konsep negara bangsa yang mengutarakan 2 perkara, iaitu konsep negara dan konsep bangsa. Manakala kandungan yang subtopik yang ketiga adalah konsep dan pembentukan negara dalam acuan Malaysia, dan yang terakhir yang keempat adalah bangsa idaman, kepelbagaian idea dan perbahasan. Tuan-tuan, peradaban majmuk di Malaysia merupakan gabungan beberapa peradaban besar dunia yang teradun dan tergarap melalui perjalanan atau pengalaman sejarah di alam Melayu. Kalau kita lihat, peradaban acuan Malaysia ini adalah daripada peradaban Melayu, yakni sebagai teras. Kemudian adanya peradaban Asia, yang mana ada peradaban dari India, dari China dan juga dari Timur Tengah. Kemudian kewujudan peradaban Barat seperti apa yang dibawa oleh kuasa Portugis, Belanda dan Inggeris, sehinggalah peradaban acuan Malaysia ini juga didasari oleh peradaban yang terkini pada hari ini, iaitu peradaban global. Maka 4 peradaban ini, peradaban Melayu, peradaban Asia, peradaban Barat dan peradaban global, telah memberi kesan dan impak yang membentuk peradaban acuan Malaysia. Tuan-tuan, sejarah sosial dan pengaruh peradaban dunia dalam peradaban negara bangsa ini dapat kita lihat daripada 2 sudut pandang. Pertama, iaitu dari segi peradaban bangsa dan juga pembentukan negara bangsa. Dan daripada keadaan peradaban bangsa membawalah kepada negara bangsa. Maka tuan-tuan, konsep negara bangsa ini kita melihat daripada konsep negara bangsa ini tadi saya katakan dia berbahagi kepada 2, iaitu konsep negara dan konsep bangsa. Konsep negara kita katakan sebagai satu wilayah yang wujud dengan kelompok manusia ataupun sekumpulan manusia yang menduduki sesebuah wilayah yang tetap di bawah penyelenggaraan kerajaan dan tidak tertakluk pada kuasa luar. Maka mudahlah kalau kita kata bahawa terdapat 4 elemen utama dalam sebuah negara, iaitu mesti ada penduduk, maksudnya ada rakyat dan populasi ni lah. Kemudian adanya wilayah, yakni ada sempadan negara. Kemudian yang ketiga adaan, dan yang terakhir adanya kedaulatan. Maka kalau kita lihat pula tentang konsep bangsa, bangsa ini merujuk kepada sekumpulan manusia dalam satu ikatan keturunan dan ketatanegaraan. Ikatan sekumpulan manusia ini boleh kita kaitkan dengan ciri-ciri kebersamaan. Apa antara ciri ini? Antaranya adalah keturunan, budaya, politik dan latar belakang sejarah kehidupan yang panjang. Maka tuan-tuan, dalam video ini juga kita ingin mengutarakan bahawa kita boleh simpulkan sebegini: proses pembinaan peradaban yang beridentitikan Malaysia bukanlah satu proses yang mudah.
sebaliknya mengambil masa yang lama. Selain daripada pelbagai unsur peradaban yang telah yang telah memberikan kesan kepada negara kita, pengaruh globalisasi turut mempengaruhi peradaban yang sedia ada dan mewujudkan percampuran dan kecukanlah dalam sebuah peradaban. Maka dalam proses pembinaan negara bangsa yang masih lagi berjalan ini, budaya watan, yakni budaya masyarakat tempatan itu sendiri masih lagi menjadi tunjang ataupun asas pada proses pembinaan negara bangsa ini. Tuan-tuan, pasak negara bangsa Malaysia ini adalah perlembagaan. Maka sama-samalah kita hayati dan kita memahami kandungan bab ini dengan pertama tuan-tuan boleh ulang balik video ini sampai faham, dan tuan-tuan juga seharusnya meneliti kandungan yang terkandung dalam buku Pahayatan Etika dan Peradaban. Tuan-tuan, saya nasihatkan selamat membaca. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.